Tak ada kitab, tak ada benda, kosong je. Boleh. 3 jam tak apa. Nak gambarkan kita hari ni kena kerja sama. Ada jemaah tabligh, ada masjid surah, organisasinya, dia panggil ustaz-ustaz, bagi pencerahan kuliah maghrib, kuliah subuh. Berapa jemaah ada? Jemaah tabligh 1, jemaah surah 1. Boleh macam tu? Boleh. Kalau jenis macam tu ke arah lengkap melengkapi, ke arah bahu-membahu dan matlamat yang sama, boleh. Tetapi yang tak boleh ni melibatkan kuasa tertinggi yang menjadikan masyarakat mula hilang tumpuan dengan kuasa yang ada. Hak ni tak boleh. Ketika mana perkara ni sedang berlaku dalam negara kita pada hari ni, kita hari ini mengatakan boleh pada hari itu, yang jadi silap faham. Sedangkan ayat Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita rujuk dalam surah apa? Surah An-Nisa ayat 88. Ada kitab tafsir buka tuan-tuan. Saya sengaja bawa ni tuan-tuan. Bawa kitab tafsir. Dalam surah An-Nisa ayat 88. Banyak lagi ayat lain tuan-tuan. Bukan hak ni saja, banyak lagi hak lain-lain tuan-tuan. Allah Ta'ala sebut tuan-tuan, fama lakum fil munafiqina fi'ataini wallahu arkasahum bima kasabu aturiduna an tahdu man adallallah wa man yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Ni Allah Ta'ala bagi peringatan pada kita berkaitan dengan tak bolehnya kita berbilang-bilang jemaah dengan maksud jemaah yang ke arah mendapat kuasa tertinggi. Bila mana ada 2 jemaah, yang satu jemaah ni sudah ada kehebatannya dari segi sudut dasar, tidak ada pertikaian dasar tersebut. Dengan maksud setelah adanya jemaah yang dasarnya Al-Quran dan Sunnah, tidak ada lagi jemaah yang lebih kurang sama penubuhan. Tak boleh. Pasal apa? Seolah-olah kalau ada lagi, seolah-olah mempertikai yang sedia ada. Sepatutnya jangan buat yang baru. Lengkapkan, tutup aib-aib yang ada. Sekadar tu je sepatutnya. Sebab tu Allah Ta'ala sebut pada kita, maka mengapa kamu terpecah menjadi 2 golongan? Hari ini dulu warna sama, sekarang jadi warna lain. Dulu warna sama, sekarang jadi warna lain. Pasal apa jadi warna lain? Pasal dalam pemilihan orang tak lantik kita. Lalas sekali kita bawa haluan lain. Kita buat. Nampak benda? Tujuan kita berjuang sebelum ni kan apa tu? Kerana jawatan. Nampak? Maknanya kita dah nampak. Zahirnya ketika tu dengan sebab orang tak pilih kita, tiba-tiba kita pun buat jemaah lain. Tujuan pembinaan jemaah tadi dengan sebab apa? Dengan sebab kita tidak terpilih. Itu dah salah awal-awal lagi sebenarnya. Lepas tu pula kena tengok kedudukan. Hak Allah Ta'ala bagi tahu larangan ni pasal apa? Kita buat jemaah tadi dengan sebab tak setuju dengan yang sedia ada, yang kiranya yang sudah ada itu dasarnya tidak ada pertikaian lagi dari segi sudut dasar. Orang boleh pertikai, dasar boleh pertikai, tak boleh pertikai dasar. Bila mana dasar tu Quran Sunnah, tidak ada pertikaian dalam bab dasar. Makna bila mana tak ada pertikaian dalam bab dasar, tak ada sebab nak tumbuh jemaah lain tuan-tuan. Kedudukan ni. Sebab tu Allah Ta'ala sebut, maka mengapa kamu terpecah menjadi 2 golongan. Golongan mana ni? Iaitu golongan orang-orang mukmin yang membela orang-orang munafik, dan golongan orang-orang mukmin yang memusuhi mereka. Ada yang istiqamah memusuhi golongan munafik, dan ada yang bersekongkol dengan golongan munafik. Yang hak tak bolehnya kita bersekongkol dengan golongan munafik. Kita kena menentang golongan munafik. Munafik ni macam mana? Munafik ni zahir beriman, dalam kufur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun satu sudut dengan orang kafir ni kita boleh minta tolong dia. Boleh satu sudut. Ketika mana dia ni boleh bekerjasama, ada kebaikan untuk Islam, boleh. Tetapi setelah bila mana mereka ini tidak ada lagi kepentingan untuk Islam, maka haram ketika itu kita bekerjasama. Bukan harus, haram bekerjasama. Sebab tu dalam negara kita hari ini
bagi orang yang tak faham, dia kata kejap kerja sama, kejap tak kerja sama. Benda ni benda mutaghayyirat, tuan-tuan. Ni macam usrah, tuan-tuan. Kuliah subuh pagi macam cerita usrah pula. Kan? Itu kedudukan. Benda yang boleh berubah-berubah. Pasal apa? Pasal tengok pada kepentingan Islam. Islam bila mana ada kepentingan, walaupun melibatkan orang kafir, Islam boleh ambil kerjasama. Tapi bila mana Islam itu mula ditindas, mula dirosakkan dengan sebab kerjasama tersebut, putus seberapa segera. Kena putus seberapa segera. Itu kedudukan ni. Walaupun dengan sebab perkara tersebut Islam lambat dapat kemenangan, tetapi prinsip Islam mesti dipertahankan. Prinsip, kita ada prinsip halal haram kena pertahankan. Hari ini dengan sebab kerjasama kita terpaksa gadai prinsip. Boleh kerjasama? Tak boleh. Haram kerjasama. Haram kita kerjasama. Sebab tu jangan sekongkol dengan golongan kufar. Jangan sekongkol dengan golongan munafik. Munafik ni zaman dulu lagi teruk. Zaman Nabi dulu golongan munafik solat belakang Nabi. Mereka ni solat belakang Nabi, diketuai oleh Tan Sri Abdullah bin Ubay bin Salul masa tu. Ni ketua munafik zaman tu. Solat belakang Nabi, keliru lagi kan. Kita pun solat belakang juga hari ni tadi. Tetapi pada masa yang sama, ni musuh dalam selimut dia panggil. Musuh dalam selimut dia panggil. Lebih-lebih lagi munafik di sini, munafik melibatkan akidah dalam di luarnya Islam, dalam kufur. Allah Ta'ala bagi penjelasan, innal munafiqi fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya golongan munafik itu kat mana dia? Fi darkil asfali minan nar. Duduk di lapisan yang paling bawah. Kat mana? Kat dalam neraka. Itu munafik. Itu yang takut kita hari ni, tuan-tuan. Kita kena tengok asas penubuhan jemaah ni, tuan-tuan, penting. Asas. Kalau kita buat atas dasar Islam, maka biarlah kita, tuan-tuan, ada jawatan ke tak ada jawatan ke, kita tetap istiqamah pasal kita tahu dengan Islam itu kita akan mendapat kemenangan, lebih-lebih lagi kemenangan yang hakiki di akhirat nanti. Tapi kalau kita tak yakin dengan perkara tersebut, kita mula melompat sana sini, masa tu, tuan-tuan, Allah Ta'ala sedang memerhati keikhlasan hati kita. Allah Ta'ala tak buta dalam bab ni, tuan-tuan. Dalam bab mana pun Allah Ta'ala tak buta. Pasti Allah Ta'ala maha melihat zahir dan batin penampilan kehidupan kita. Tak boleh nak sembunyi, tuan-tuan. Cukup jelas pada kita hari ini, penubuhan jemaah baru pada hari ini bercanggah dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa yang sekongkol, dia berdepan dengan laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berpanjangan, dan semua golongan yang melaknat. Siapa golongan yang melaknat? Bukan Allah Ta'ala je yang melaknat. Penduduk langit dan bumi, ikan di laut yang melata atas muka bumi, di kalangan serangga-serangga dan seumpama, turut melaknat orang yang bercanggah dengan hukum hakam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan benda main-main ni, tuan-tuan. Tapi Allah, sama-sama ada ustaz dalam itu. Saya dah sebut tadi, ustaz ni, tuan-tuan, manusia kan. Ustaz pun manusia macam kita juga, tuan-tuan. Makan minum macam kita juga, berjawatan macam kita juga, dan dia tetap diuji juga, tuan-tuan. Bila mana dalam bentuk ujian, kita hari ni jangan mula terpesona, tuan-tuan. Walaupun dia ni pernah jadi guru kita dulu, tak kira, tuan-tuan. Inilah ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala, nak mengenal pasti siapakah yang betul-betul istiqamah yang untuk mendapat kemenangan ataupun sebaliknya. Itu yang kita sini jangan keliru. Tapi sini lagi keliru, tuan-tuan, pasal kawasan. Ni kawasan keliru dia panggil, tuan. Tapi moga-moga, tuan-tuan, tidak masuk dalam golongan yang keliru. Tengok lagi. Keliruism pula istilah baru. Maka mengapa kamu terpecah menjadi dua golongan dalam menghadapi orang-orang munafik, padahal Allah Ta'ala membalikkan mereka kepada kekafiran disebabkan usaha mereka sendiri. Allah Ta'ala dah sebut, apakah kamu bermaksud memberi petunjuk kepada orang-orang yang telah disakitkan
disesatkan Allah. Siapa Allah Ta'ala dah tetapkan kisah di sini. Dan kalau tengok dalam kitab tafsir ni, disuruh rujuk. Siapa yang disesatkan oleh Allah? Bila mana dah tahu dah dasar tu dasar yang benar, tiba-tiba mereka berpaling juga. Hak ni sesat dia panggil. Mana dasar yang benar? Tidak ada dasar yang lebih benar kecuali dasar Al-Quran dan As-Sunnah. Tiba-tiba lari juga daripada dasar tersebut. Lari daripada dasar tersebut. Ada haluan-haluan lain, ada tujuan-tujuan lain. Ni dia panggil sesat, tanda. Golongan ini golongan yang sesat. Tiba-tiba kita nak duduk dalam golongan tersebut. Maka dipanggil golongan ini golongan munafik. Walaupun dia cerita pasal Islam, walaupun dia baca hadis yang sama, walaupun dia baca ayat yang sama, golongan ini dikenali dengan golongan munafik. Kerana dia baca hadis, ada kepentingan jawatan yang dipertahankan. Kerana dia baca hadis, kerana ada hala tuju yang tersendiri selain daripada mendapat redha Allah, tetapi ada perkara-perkara lain yang mereka cari. Maka ni golongan yang sesat. Barang siapa yang disesatkan Allah, sekali-kali kamu tidak mendapatkan jalan untuk memberi petunjuk kepada. Bila mana Allah Ta'ala sesatkan golongan ini, carilah jalan macam mana sekalipun. Kalau Allah Ta'ala kata ia ni golongan yang sesat, tidak ada jalan bagi mereka kecuali mereka kembali kepada dasar Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab tu kita sentiasa berlapang dada ini, tuan-tuan. Berlapang dada. Islam ni dia terima siapa saja, tuan-tuan. Yang berpendidikan tinggi kita terima, yang tak mengaji langsung pun kita terima, tuan-tuan. Terima. Islam ni berlapang, lapang dada, tuan-tuan. Dia macam masjid. Macam masjid ni ada pilih kasih siapa nak masuk masjid seorang. Ni tak salah satu tanda, tuan-tuan. Islam ni agama yang menerimakan siapa saja. Tak kira yang berpendidikan ataupun yang tak mengaji langsung, tak pandai membaca pun. Masjid surah terima masuk siapa saja. Pasal dia ni hamba Allah, maka Islam terima siapa saja. Masalah hari ni setengah-setengah jemaah dia terima hak hebat-hebat pengajian dia. Hak latar belakang pengajian hebat-hebat dia terima. Lepas tu hak tak mengaji tak boleh terima. Dia kata ni kemungkinan dia akan menyusahkan jemaah. Ada macam tu? Tak betul. Tak betul, tuan-tuan. Sebab tu kita pada hari ni kena ada berlapang dada. Islam ni sesuai untuk siapa saja. Di mana zaman yang kita lalui, maka zaman itu sesuai kita guna pakai nilai dasar Al-Quran dan As-Sunnah. Tak boleh kita lari daripada perkara lain daripada itu, tuan-tuan. Mesti kita pegang pada Al-Quran dan Sunnah. Zaman kita hari ni, tuan-tuan, keliru dalam bab ni. Bila mana kita tengok pada zahir, ada ustaz-ustaz, ada alim ulama dalam gerakan tersebut, dalam jemaah tersebut. Ulama ada bincang secara panjang lebar. Selain daripada dasar Quran ni, kita bincang melalui ayat ini, tuan-tuan. Bila mana keliru macam tu, nak buat macam mana kita? Dibincang oleh para alim ulama, tuan-tuan. Antaranya Fadilatul Syekh Yusuf Al-Qardawi, Dr. Yusuf Al-Qardawi. Dia tulis banyak kitab, tapi kadang-kadang orang silap rujuk kitab, tuan-tuan. Kitab yang ditulis banyak, tuan-tuan. Sebab tu kita ni kena banyak membaca. Bila mana berlaku macam tu, kata Syekh, berkeliru macam hari ni, tuan-tuan. Hak ni nak Islam, hak ni nak Islam. Dalam keadaan dasar Islam yang sudah ada pun dah begitu lengkap pada hari ni. Maka nisbah pada berbilang-bilang jemaah pada hari ini, kita sebagai orang awam masih lagi dalam keadaan keliru. Pertama sekali kita kena cari jemaah yang paling lama ditubuhkan dan dia terus istiqamah memperjuangkan Islam. Hak paling lama, mula-mula sekali siapa? Cari tu mula-mula sekali. Lepas tu yang paling ramai alim ulama duduk dalam tu. Cari hak paling ramai duduk dalam tu, apa nak jadi? Ribut, tsunami, kaput, tengok-tengok duduk dalam tu juga. Maka tuan-tuan, carilah jemaah tersebut, duduklah bersama-sama dengan mereka, tuan-tuan. Duduklah. Cari yang lama, yang sudah lama ditubuhkan. Lepas tu cari yang paling ramai alim ulama duduk dalam tu. Cari, tuan-tuan. Nama apa? Tuan-tuan cari sendiri, bukan kerja saya nak sebut dalam tazkirah. Cari sendiri. Boleh tak?
Kena macam tu kita hari ni. Jangan duk nampak apa ni nak pada kemenangan, tiba-tiba kita gadai prinsip nilai Al-Quran As-Sunnah. Jangan. Biar kita tak dapat kemenangan tuan-tuan, di zaman kita lah. Di zaman kita tak apa dulu. Sabar dulu tuan-tuan, tak dapat kemenangan pun. Kalau inilah caranya, tak apa. Tak apa tak dapat kemenangan zaman kita. Biar dulu, tangguh dulu kemenangan itu. Kalau kita dapat kemenangan dalam keadaan kita dilaknat oleh Allah Ta'ala, ada erti tak kemenangan? Tak ada erti kemenangan tersebut tuan-tuan. Slogan hari ini kita guna ke Putrajaya dululah. Sikit-sikit Putrajaya, sikit-sikit Putrajaya. Pasal apa? Putrajaya ni lambang pangkat darjat, lambang pemerintahan nisbah pada negara kita. Kita kena ingat, mana saja kita pergi, Quran duduk di hadapan, hadis Nabi duduk depan. Jangan dengan sebab nak Putrajaya, Islam duduk belakang. Jangan. Kita jalan sampai dah, tiba-tiba Quran duduk belakang kita, hadis duduk belakang kita. Jadi aja. Tak, itu bukan cara kita. Mana saja kita pergi, kita nak Islam bersama dengan kita, dasar Quran Sunnah bersama dengan kita. Itu baru betul. Sebab tu slogan membangun bersama Islam. Kalau nak bangun sekali dengan Islam. Kalau nak bangunlah dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Itu baru betul tuan-tuan. Hari ini tuan-tuan, biar kita sampai ke Putrajaya dulu, tiba-tiba kita cicikkan apa ni hukum hakam Allah Ta'ala. Kita terpengaruh dengan tajaan dunia dulu. Kita takut mula-mula tak apa, dapat dulu, lalas sekali, lepas ni tinggal terus. Itu hak paling kita takut, benda-benda macam tu. Sebab tu ulama ni tuan-tuan, dia berhati-hati tuan-tuan. Walaupun kita nampak lambatnya, tak apa lambat tuan-tuan. Islam ni tak suka gelojoh. Al-ajalatu minasyaitan. Gelojoh itu daripada syaitan. Sebab tu bila mana kita buat kerja Islam, kena ada sabar. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Imran ayat 200. Allah Ta'ala sebut, Ya ayyuhallazina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, isbiru, sabarlah kamu. Kalau kita betul-betul beriman, kita kena asah keimanan kita itu pertama sekali dengan sabar. Lepas tu Allah Ta'ala tindak lagi sekali, wasabiru, dan tingkatkanlah kesabaran kamu. Teruslah kamu bersabar, tingkatkan kesabaran kamu. 2 kali ulang. Sabar dan tingkatkan kesabaran kamu. Teruskan kamu bersabar. Kalau kita tengok dalam kitab tafsir, antaranya Imam Ibnu Abbas menyatakan perkara ini. Dalam kitab tafsir, ulangan isbiru wasabiru, baru terusnya warabitu. Isbiru dengan maksud bersabarlah kamu, warabitu tingkatkanlah kesabaran kamu. 2 kali ulang ni kata Imam Ibnu Abbas dalam penafsiran ayat ini. Dia kata sabar yang pertama ni sabar dalaman dia panggil. Sabar di peringkat kita, dalaman kita ada masalah, dalam keluarga kita ada masalah. Ada ujian, ada, kena sabar tak? Nak didik diri kita, nak didik anak isteri kita, kena sabar. Nak didik jemaah kita, ada kerenah tak? Kena sabar. Ada kerenah, nak jaga surau, senang susah macam-macam. Hak ni nak macam ni, hak ni nak macam ni. Sabar tak? Kena sabar. Dalamannya kena sabar. Luaran, musuh daripada luar sana, kita kena sabar menghadapi musuh. Isbiru dalaman, isbiru wasabiru. Maknanya sabar, tingkatan kesabaran itu lebih-lebih lagi kita kena sabar mana? Hak luar sana. Kalau kita boleh sabar dah dalaman ini, di luar sana kita kena sabar sebenarnya kat luar. Musuh-musuh daripada luar, serangan-serangan daripada luar juga kena sabar. Maknanya 2 tingkatan sabar, dalam dan luar. Barulah warabitu, kita dah tahan sabar, maka warabitu, kena tetap pendirian kita, istiqamah kita, ataupun kita teguh pendirian kita. Jangan sana sini. Warabitu dengan maksud jangan kita ni sana sini. Jangan kita melompat sana sini, kena
istiqamah tu penting kena sabar. Kalau tak sabar kita kata lambat cara ni. Lambat cara ni. Walah cara ni dah dasarnya dah betul dah. Cuma kita kena buat kerja lebih sikit. Tu dia panggil sabar. Bila mana kita dah buat kerja isbiru wasabiru warabitu, maka masa tu baru kata Allah wattaqullah. Baru Allah Ta'ala sebut selepas daripada cerita keimanan, seru orang beriman, suruh sabar dan terus bersabar dan terus istiqamah, maka Allah Ta'ala baru cerita wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah la'allakum tuflihun. Bertakwalah kamu pada Allah. Nak gambarkan nilai takwa ni, kita kena lalu proses. Panjang proses dia. Orang beriman belum tentu dia bertakwa. Orang yang bertakwa sudah tentu dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah tentu dia ni tahan diuji. Pasal apa? Pasal dia telah melalui proses kesabaran, cabaran demi cabaran. Baru Allah Ta'ala cerita orang yang bertakwa ni baru layak dia ni mendapat kejayaan dunia dan akhirat. Kalau tak cakap saja dia panggil kosong. Boleh? Okey, balik pada asal tuan-tuan. Maknanya tak boleh kita ni melompat sana melompat sini, kena istiqamah. Jangan tengok sini cara ni cepat tak. Islam tak apa tuan-tuan, lambat sikit pun tak apa tuan-tuan. Tapi kena istiqamah. Jangan kita ni lari daripada dasar tuan-tuan. Janganlah kita ni nak cepat, tiba-tiba kita melompat sana sini, menjadikan kita tuan-tuan tercicir. Takut-takut jadi golongan yang tercicir tuan-tuan. Berpautlah tuan-tuan, berpautlah kita kepada bahtera yang betul. Kita kena ingat zaman Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam tuan-tuan, dia buat benda yang kiranya diejek dalam masyarakat.